Okey, bahagian pertama dari ini adalah ibadah. Itulah bahagian pertama yang saya akan memperbaiki dulu. Bahagian kedua pula yang mesti anda usahakan, yang mesti anda bimbangkan adalah pengetahuan, ilmu. Dan bagaimana saya akan berkembang dalam pengetahuan saya tahun ini. Dan by the way, saya memisahkan pengetahuan, ilmu dari ibadah. Kerana sebilangan orang sangat menumpukan perhatian pada pengetahuan, ilmu dan ibadah mereka diabaikan. Teruk, mereka tidak melakukan ibadah. Mereka fikir ilmu mereka memberikan papasan kepada mereka. Oleh itu, mereka belajar banyak tafsir dan mereka tahu banyak tajwid, tetapi mereka bahkan tidak menitik beratkan solat. Maksud saya, apa yang sedang anda buat ni? Untuk apa ilmu itu? Kan? Saya menyebutkan perkara-perkara ini dari segi keutamaan. Perkara pertama, ibadah. Perkara kedua adalah pengetahuan. Dan saya tidak bermaksud untuk menjadi seorang alim dan mendapatkan ijazah dalam syariah. Dan daripada anda yang ingin melakukan itu, saya mengucapkan tahniah. Tapi sekarang saya bercakap dengan semua orang di sini. Tidak semua orang di sini akan menjadi mufti atau alim atau apa saja. Tapi anda harus menjadi Muslim yang berpendidikan, yang berilmu. Anda mesti berada sekurang-kurangnya pada tahap pendidikan yang minimum dalam Islam anda. Dan cadangan saya untuk anda, untuk itu, ialah pada akhir tahun ini, tahun yang akan datang, anda telah mempelajari sekurang-kurangnya beberapa perkara. Anda telah pelajari sirah kehidupan Nabi SAW sekali. Dan anda harus melakukannya setiap tahun sekali. Dan sebenarnya anda harus membaca dari sumber-sumber yang berbeza sirah setiap tahun untuk beberapa tahun akan datang. Dan benar-benar mempelajarinya. Oleh itu, jika anda mengambil satu buku, dan jangan tanya saya buku mana yang harus anda baca tentang sirah. Bacalah kesemuanya. Tapi ambil satu demi satu, one by one. Dan pergi melaluinya satu tahun. Kemudian pergi lagi ke sirah dari sumber lain untuk setahun yang akan datang lagi. Lepas tu sekali lagi setahun lagi. Dan anda tahu apa? Kerana itulah kehidupan lelaki itu, SAW, adalah visi kita, adalah inspirasi kita. Jadi anda harus terus mengulanginya. Itu adalah sebahagian daripada pendidikan anda. Dan ini akan memberikan anda perspektif dan ia akan membuka pintu untuk renungan bagi anda hanya dari kajian tentang sirah dengan sendirinya. Dan terdapat sumber-sumber yang indah yang senang didapati. Dan saya tidak fikir anda akan menghadapi masalah untuk mencari buku-buku ini, insya-Allah. Okey, pada masa yang sama, anda harus memperolehi faedah yang cukup besar pada tahun yang sama itu. Anda harus memperolehi faedah yang cukup besar dalam Quran anda. Okey, saya masih dalam perbincangan bahagian pengetahuan, kan? Bahagian pertama adalah ibadah. Bahagian kedua adalah pengetahuan, kan? Dalam pengetahuan ini, ilmu ini, anda harus memperolehi faedah yang cukup besar dalam Quran anda. Okey, mari kita katakan bahawa anda ambil keputusan tahun ini, anda akan cuba menghafal, saya tak tahu, mungkin suratul Al-Kahf, katakan saja. Oleh itu, anda menetapkan satu matlamat untuk tahun ini. Saya akan menghafal suratul Al-Kahf. Yang bermaksud saya akan menghafalnya, saya akan belajar tafsirnya, saya akan membacanya dalam terjemahan, saya akan cuba memahami setiap perkataan dalam perbendaharaan kata, vocabulary. Sekiranya ada kuliah mengenai suratul Al-Kahf, sekiranya ada terdapat tafsir mengenai suratul Al-Kahf, sekiranya ada artikel tentang suratul Al-Kahf, saya akan mengambilnya semua. Dan saya akan menyerapkan semua yang mungkin. Ini adalah tahun suratul Al-Kahf untuk saya. Dan tahun depan mungkin suratul Ar-Rahman. Dan selepas tahun itu, tahun suratul Baqarah pula untuk setahun. Saya tak tahu, mungkin boleh juga beberapa surah dalam setahun. Tetapi setiap tahun, anda kena memperolehi faedah yang cukup besar dalam Quran anda. Jangan hanya kata saya akan mempelajari Quran. Jangan lakukan itu. Dan jangan pilih petikan surah secara random, secara rawak. Ambil satu surah atau beberapa surah dan fokuskannya.